الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay guys, malam ni kita ada lebih kurang dalam 5 ataupun 6 cerita yang kita nak ketengahkan. Tapi sebelum kita mulakan rancangan kita pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang masih lagi orang kata setia untuk menyokong rancangan Markas Puaka. Dan juga saya nak ingatkan kepada anda yang kita dah available di Spotify dan juga di Apple Podcast. Anda boleh cari the segment Markas Puaka. Okay, sebelum saya mulakan cerita saya, kita ada lebih kurang dalam 5-6 cerita, macam-macam topik yang kita ada pada malam ni. Saya nak mengambil kesempatan ini untuk memohon maaf kepada anda semua yang sedang menonton sekarang ni, terutamanya sekali bagi penonton-penonton ataupun followers ataupun subscribers di saluran merah ataupun di saluran YouTube, di mana saya dapat banyak komen-komen yang mengatakan video kita pada hari Isnin yang lalu tak mencapai piawaian. Tak mencapai piawaian disebabkan caller tersebut ceritanya lambat, macam tak kerti nak bercerita dan sebagainya. Now, okay, bagi saya bukan orang kata nak membackup siapa-siapa, tidak, tapi berkemungkinan besar dia adalah caller yang pertama kali. Okay, dia dah follow the segment dah lama, cuma dia baru first time call. Mungkin ada perasaan gugup dia ataupun dia punya nervous dan sebagainya, dan dia mula hilang fokus apabila telefon dia keep on berdering dan sebagainya kan. Jadi saya harap kita semua boleh lupakan kejadian tersebut. Dan banyak juga komen-komen yang mengatakan, Cip, saya lebih suka Cip untuk bercerita. Okay, so malam ni saya nak buat recovery. Okay, saya sendiri akan bercerita pada malam ni. Okay, kita ada 6 kisah pada malam ni, dan jom kita bacakan kisah kita yang pertama yang dihantarkan oleh Raudah. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, aku rasa korang boleh panggil aku Adra. Nama pena aku Adra. Dan aku memang dah lama sangat terasa macam nak hantar cerita kat korang ni, tapi tak ada, orang kata tak ada time, tak berkesempatan. Cuma baru hari ni aku berpeluang untuk kongsikan cerita aku dekat sini. Jadi cerita yang aku nak ceritakan pada korang ni semua adalah berkenaan dengan rumah kampung. Ya, rumah kampung adalah panggilan kami satu keluarga. Okey, iaitu penjaga rumah kampung. Jadi kampung aku ni terletaknya di Masjid Tanah, dan kita orang ni menetap kat KL. Makanya rumah kampung ni dah orang kata menjadi rumah tinggal lah kan. Dan rumah kampung akan digunakan kalau katakan ada majlis besar, contohnya macam hari raya, hari keluarga, mana-mana event yang kita orang rasa sesuai, kita orang akan gunakan rumah tu. Dan aku ni pula Hafiz, aku ni memang suka gila tau balik kampung. Memang seronok sangat. Dan kampung aku ni pula boleh dikatakan masih lagi ada ciri-ciri kekampungan dia. Jauh daripada kesibukan kota, berdepan dengan sawah padi, siap ada perigi tau. Dan perigi ni masih ada air, dan kita orang masih lagi gunakan perigi ni untuk mandi. Jadi rumah kampung aku ni pula boleh dikatakan kawasan yang akan dilalui oleh orang kampung untuk keluar masuk. Dan rumah kampung ni tengah-tengahnya antara sebuah rumah dan juga rumah yang lain. Tapi jarak dia macam jauh sikit lah. Daripada satu rumah ke rumah yang lain, jarak dia lebih kurang dalam 100 meter.
Jadi aku harap korang boleh bayangkanlah kawasan kampung aku ni macam mana. Kawasan halaman luas. Jadi kalau katakanlah kita orang balik rumah kampung, nak kata 8-10 biji kereta tak ada masalah, memang boleh muat. Dan rumah kampung aku ni separuh batu dan juga separuh papan. Dan papan rumah kampung, korang pun tahu, memang kuat. Kalau ketuk dengan paku, silap-silap paku pun boleh bengkok. Okey? Kalau katakanlah aku boleh share gambar rumah kampung aku ni kan, korang mesti jealous ni lah. Serius. Okay, now korang dah boleh bayangkan suasana rumah kampung ni. Okay, sekarang ni aku nak ceritakan tentang penjaga dia pula. Dan cerita ni adalah berdasarkan cerita daripada mak aku. Jadi rumah kampung ni dulu rumah moyang aku. Dan moyang aku ni pula adalah bidan kampung. Dan orang dulu-dulu kalau namanya bidan, dia mesti bukan calang-calang orang lah. Sama juga dengan moyang aku ni. Dia ni bukan sembarangan. Umur dia dah lanjut, tapi masih lagi berjalan macam biasa. Tak payah pakai tongkat, kuat, relax je dia ni. Gigi dia pula penuh, tak lekang dengan sirih. Dan aku pernah rasa sirih tu. Kecil-kecil dulu, aku pernah minta moyang aku buatkan sirih untuk aku rasa. Merah oren mulut aku sampaikan cikgu marah kenapa aku pergi pakai lipstick pergi sekolah. Now, moyang aku ni, dia ada penjaga. Tapi aku nak bagi tahu awal-awal kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka, semasa umurnya dah lewat usia, dia dah buang dah penjaga dia ni. Dan mak aku cakap, moyang aku dah buang kat tengah-tengah laut. Aku tak tanya pula laut mana. Adakah Pengkalan Balak ataupun Tanjung Bidara? Wallahualam. Aku tak pasti. Sekarang ni persoalan aku sekarang, kenapa orang perlu ambil penjaga? Aku tanya dekat mak aku. Dan mak aku cakap, orang dulu-dulu, diorang ni gunakan penjaga untuk tolong kerja harian diorang. Moyang aku ni Fiz, memang cantik tau orang dia. Dan lelaki dekat kampung memang ramai betul, memang suka kat dia. Tapi moyang aku ni pula bukan yang jenis melawar punya orang. Dia pergi ke bendang, jaga kerbau, jadi bidan, jaga anak kat rumah. Dan kerja harian dia pula memang perlukan tenaga. Dan penjaga itulah yang akan menolong dia. Siapa penjaga dia ni? Tak lain tak bukan Saka. Macam mana Saka moyang aku ni? Saka moyang aku ni sekarang adalah nenek tua yang sangat berusia, Fiz. Macam mana aku tahu? Dia pindah pada nenek aku. Wallahualam macam mana Saka tu datang, sedangkan moyang aku dah buang dah lama dah sebelum dia meninggal. Dan kita orang yang duduk bersama dengan nenek, maka kita orang akan rasa dan juga lihat perubahan nenek kalau katakan Saka tu datang. Aku masih ingat lagi, Fiz. Masa tu bangku sekolah, nenek aku jatuh sakit. Badan dia lemah, sengal-sengal nak demam. Dan nenek aku menangis lah, mintakan kata untuk orang urut dia. Jadi lepas mak aku urutkan dia, nenek aku tidur. Tapi selang sejam selepas pada tu, nenek aku dah mula meracau, Fiz. Dah mula macam orang hilang kawalan dah. Korang bayangkan 3 lelaki boleh kalah dengan seorang tua yang berusia 70 tahun. Pada ketika tu, kuatnya nenek aku ni bila dia dirasuk oleh Saka dia. Jadi masa tu mak aku tanya kat dia, aku nak tanya kau, kenapa kau datang? Aku datang sini sebab aku dah lama tak datang. Sekarang ni cucu aku sakit. Kenapa kau tak jaga cucu aku? Itu yang Saka tu jawab. Nenek aku ni, Fiz, kalau katakanlah dah kena rasuk, badan dia mulalah membongkok tau. Membongkok seperti nenek si bongkok tua dalam cerita kanak-kanak ni. Kalau Saka datang, maknanya adalah petanda ahli keluarga ataupun kenalan rapat yang akan meninggal. Tapi kita orang anggap benda tu semua kebetulan, Hafiz. Kuasa Allah, hanya Allah aja yang maha mengetahui. Aku ni bukanlah nak bongkar ataupun nak megah. Cumanya Saka ni tak ganggu kita orang satu keluarga. Jadi ibu aku menjaga nenek aku
daripada anak dara sampailah berkeluarga. Dan sepanjang hidup aku tak pernah rasa seram ataupun melihat kelibat-kelibat aneh yang berada dekat rumah kampung. Kita orang ni seolah-olah macam dijaga tau Fiz. Sebab tu aku seronok bila diajak balik ke kampung. Tapi lain pula bagi makcik dengan pakcik aku yang lain. Diorang ni akan diselubungi ketakutan bila kena balik kampung. Kita orang ni kalau katakanlah balik rumah kampung, mesti akan ada orang kampung yang singgah penyampai cerita. Ada yang selepas balik daripada masjid solat isyak, diorang lalu dekat depan rumah kampung. Apa yang diorang nampak? Diorang nampak pocong dekat serambi. Diorang nampak pocong kat serambi. Diorang nampak pontianak dekat atas bumbung. Sampaikan apa tau Fiz? Sampaikan kita orang dah lali lah dengan cerita orang kampung ni. Mak aku tahu je memang ada benda-benda ni. Cuma mak aku tak pernah tersekempak. Dan macam aku cakap, kita orang ni aman damai kalau kita orang duduk kat rumah kampung. Cerita pakcik aku, dia tidur dekat rumah kampung, dia tidur dekat serambi. Dan serambi rumah ni pula adalah pot yang paling sejuk. Paling sejuk, paling nyaman kalau nak tidur. Jadi Fiz, ada pada satu malam ni, tengah-tengah dia tidur ni, serambi rumah tu seakan-akan berbunyi kuat tau, macam ada orang melompat. Tapi bukan lompatan yang biasa-biasa ni. Lompatan yang sangat tinggi dan sangat-sangat kuat. Jadi pakcik aku pun terjaga. Bila pakcik aku bangun terjaga, dia ternampak ada sebungkus mayat dengan muka dia yang berlubang, yang hitam legam Fiz. Terus dia demam, seminggu dia demam kan? Terus taubat dia, tak nak tidur lagi dah dekat serambi. Dan sampai sekarang Fiz, sampai sekarang kalau katakanlah kita orang balik ke rumah kampung, kalau katakanlah pakcik aku ada, dia akan halau adik-beradik aku semua daripada tidur dekat serambi. Dan dia kata dia akan tidur dekat rumah batu dekat depan. Now, sebelum aku mengakhiri cerita aku ni Fiz, tak lupa juga cerita cousin aku yang belajar dekat UiTM Alor Gajah. UiTM tu memang dekat gila dengan kampung aku. Jadi cousin aku ni bagi tahu yang dia nak tumpang bermalam dengan kawan-kawan lelaki dia lah. Biasalah alam universiti kan, lepak, chill, bakar-bakar, rokok dan sebagainya, lepak berbual sampai malam. Standard lah tu. Jadi kita orang ni pun izinkan. Yelah, daripada rumah kampung tu sunyi, lebih baik digunakan. Betul tak? Lagipun rumah tu luas, lengkap dengan segala peralatan pun. Jadi daripada dia nak bayar homestay, semata-mata nak melepak, guna je lah rumah yang ada pun. Jadi pada hari kejadian, salah seorang member cousin aku ni nak pergi ke tandas. Dan tandas dulunya memang dekat luar lah. Tapi bila dah ikut peredaran zaman, diubahkan ke dalam, berdekatan dengan dapur. Jadi tandas tu pula ditutupi oleh zinc lut sinar. Jadi memang kita orang boleh nampak langit lah, senang cerita. Kalau kita buat kerja kat dalam tu, kita memang boleh nampak langit terus. Kalau untung, dapatlah tengok monyet tengah skodeng kau tengah buat apa, kan? Jadi member ni pun seperti yang dirancang, pergilah ke tandas tu seorang-seorang. Yelah, orang baru, mana nak fikir sangat time tu. Lagipun semua kawan-kawan yang lain tengah duk rancak berborak dekat ruang tamu. Mana nak hiraukan orang lain pula kan? Anak jantan tak macho lah kalau ajak berteman, betul tak? Jadi bila member tu masuk toilet, dia tengah sedap membuang, dia kata secara tiba-tiba bulu roma dia meremang. Jadi pada ketika tu dia tergerak hati untuk toleh ke atas, kan? Kesian dia, demam 2 hari. Sebab apa? Masa dia tengah membuang, bulu roma dia meremang, dia toleh ke atas. Bila dia toleh ke atas, dia nampak ada satu muka yang sangat-sangat hodoh tengah mengendap dia. Aku tak pasti apa benda. Mungkin disebabkan terlampau takut, member tu sampai tak boleh nak digest apa benda yang dia nampak. Tapi itulah, aku hanya boleh mendengar, aku hanya boleh bertumpang rasa simpati. Sebab kan bila kita orang duduk kat rumah kampung, kita orang tak pernah mengalami benda-benda macam ni. Semuanya normal, seolah-olah macam kita orang duduk dekat rumah sendiri. Dan aku hanya takut biawak je lah. Sebab kan bagi aku dia adalah makhluk yang paling mengeri yang berada dekat dalam rumah kampung ni.
Dan mak aku pernah cakap, Fiz, mungkin penjaga tu tahu yang kita jaga nenek daripada dulu sampai sekarang, sampailah dia dah tak ada dan sebagainya. Dan mungkin benda tu dah kenal. Orang baru, macam cousin aku ni semua ni, orang baru kan, mungkin saja nak berkenalan, nak menyapa agaknya kan, cuma tak kena cara lah. Tapi whatever it is pun, aku berdoa supaya benda tu tak mengintai aku. Jangan dia mengintai aku sampai bila-bila lah, senang cerita. Sebenarnya Fiz, banyak lagi tau benda-benda pelik yang berlaku dekat tempat aku ni. Cumanya pada orang lain dan bukan berlaku kat keluarga kita orang. Mendengar bunyi dan sebagainya, benda tu kita orang dah lali. Dah lali dengan cerita hantu sebenarnya. Okey. Jadi Fiz, setakat ini sajalah perkongsian aku untuk hari ini. Semoga korang semua sentiasa di bawah lindungan Allah. Assalamualaikum. Okey guys, itu dia kisah yang pertama. Kisah yang pertama yang dikongsikan oleh Raudah dengan kisah dia yang berjudul Penjaga Rumah Kampung. Seram Saya seram masa benda tu tiba-tiba bersuara. Kan? Dah lama aku tak datang. Cucu aku sakit. Kenapa kau tak jaga cucu aku? Itu agak seram juga sebenarnya. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Raudah di atas satu perkongsian yang menarik pada malam ni. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang kedua. Kisah kedua ni dia kisah yang pendek sedikit. Kisah yang kedua yang dikongsikan oleh Syed As-Siddiq. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini saya nak berkongsikan kisah guard shift malam di sebuah sekolah yang terletaknya di Wangsa Malawati, Kuala Lumpur. Jadi ada beberapa kisah pengalaman pendek yang berlaku ketika saya bekerja part time dekat sekolah ni. Kisah yang pertama. Hari pertama saya lapor tugas untuk shift 8 malam ke 8 pagi. Jadi setelah lapor tugas dalam buku laporan saya dan sebagainya, saya pun labuhkanlah diri saya dekat kerusi. Jadi pada ketika tu saya dan juga partner saya yang bernama Zamri, bukan nama sebenar, kita orang ni berkenalan dan kongsilah kisah hidup masing-masing. Jadi Zamri ni pula, dia dah 7 tahun menjadi guard dekat sini. Dan dia pun berkongsilah macam-macam kisah seram dan juga kisah-kisah yang pelik yang berlaku kat diri dia ni. Jadi si Zamri ni pula Fiz, dia sempat berpesan, biasanya hari pertama ataupun hari pertama orang baru akan dapat salam perkenalan dari si dia Fiz. Jadi bila dia cakap macam ni, aku ucap, tak adalah bro, insyaAllah tak ada apa-apa kot kan? Aku pun cakap macam tu je lah kat dia, insyaAllah tak ada apa-apa kot. Jadi Fiz, malam tu lepas kita orang habis ronda, sambil-sambil layan suria sebatang sebelum rondaan seterusnya pada pukul 4 kan. Aku layan lah suria tengah layan rokok ni, tengah layan cik. Layan Fiz, suria kan. Sedang kita orang macam tengah borak-borak apa semua dan kita orang macam tertidur tapi tak adalah tidur terus kan. Dia more pada macam tidur ayam lah. Dan secara tiba-tiba saya terbangun dan dekat depan saya ni berdirinya seseorang yang menyerupai Zamri sambil tersenyum-senyum. Saya buka mata tengok, ini macam Zamri. Dan saya toleh ke kanan. Bila saya toleh ke kanan, Zamri masih lagi tengah tidur. Siapa pula ni kan? Terus saya kejutkan Zamri. Zamri, bangun Zamri. Siapa dekat depan tu? Dan Zamri terus dia macam itulah salam perkenalan daripada dia. Dia nak tunjuk yang ni tempat dia sebenarnya. Jadi Fiz, apa yang kita orang berdua nampak ni, makhluk tu berdiri tersenyum sambil berjalan. Okay? Dia tersenyum sambil berjalan, tapi yang pelik dia, atas sampai bahagian pinggang je. Bahagian pinggang ke bawah tu tak ada Fiz.
Dan benda tu hilang macam tu je. Jadi saya ni masih macam tak puas hati lah. Sebabkan makhluk tu kacau waktu rehat saya. Jadi saya pun buka bacaan Al-Quran dekat handphone untuk test tahap mana kuatnya makhluk ni. Jadi bila dah berkumandang alunan suci ayat Quran ni, tiba-tiba muncul sebiji kepala wanita dengan lidahnya yang terjelir dekat sebelah handphone yang saya letakkan dekat atas meja. Muncul kepala perempuan ni dengan lidah dia. Dan yang paling teruk, Fish, kepala perempuan ni dia seolah-olah macam mengejek dan mengajuk bacaan ayat Quran yang dipasangkan sambil menjelirkan lidah dia selama beberapa ketika, Fiz. Dia siap menganjing, Fiz. Menganjing. Jadi pada waktu tu saya dah faham lah, kekuatan makhluk-makhluk ni tak terkesan dengan bacaan yang tiada roh. Setakat bacaan dekat ayat Quran, bacaan ayat Quran dekat handphone, benda tu macam tak lut. Dia siap menganjing lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengejek, Fiz. Jadi saya pun bacalah. Saya baca ayat kursi dan juga saya baca beberapa ayat daripada Al-Ankabut. Jadi dengan mata yang tertutup, dengan badan yang agak berpeluh sedikit, kepala tu secara tiba-tiba menjerit, Fiz. Dan hilang terus daripada pandangan mata, Fiz. Alhamdulillah, malam tu berakhir gangguan. Now, itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua ni pula, bilik pengawas masa tu. Kita orang macam biasalah, ronda-ronda macam biasa. Jadi semua kelas dan juga bilik akan gelap kecuali pejabat sekolah. Jadi kita orang meronda dan melalui kawasan kelas dekat blok B masa tu. Dan secara tiba-tiba kita orang ternampak bilik pengawas lampu menyala tu, Fiz. Jadi kita orang pun naik lah. Apa pasal bilik ni macam menyala lampu kan? Kita orang pun naik, kita orang pun pergi tutup lampu, pergi tutup kipas dan sebagainya. Kita orang turun balik. Jadi kita orang pun pergilah meronda. Kita lah pergi meronda lagi pada pukul 2 pagi dekat kawasan blok yang sama. Dan masa tu kita orang ternampak lampu dan juga kipas bilik pengawas menyala. Dan ada suara yang ramai dekat dalam tu, kan? Riuh rendah seperti ada orang dekat dalam bilik tu. Jadi masa tu saya pandang Zamri pandang saya. Kita orang dah faham sendiri dah. Dan kita orang berlalu pergi, kan? Jadi sejak daripada tu, Fiz, kalau katakanlah ada lampu yang menyala lagi, kita orang akan biarkan. Mungkin itu je kot waktu yang diorang ada untuk berjimba dengan kawan-kawan dia yang lain. Wallahualam. Jadi itulah, Fiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu guys, kisah yang kedua. Kisah yang kedua yang dikongsikan oleh Syed As-Siddiq dengan kisah dia yang berjudul Guard Malam Sekolah di Wangsa Melawati. Sekolah mana? Wallahualam, saya pun tak tahu. Sakit tekak saya kan, tiba-tiba saya jadi tiba-tiba saya jadi macam black metal. Tak apalah kan, sekali-sekala. Dah lama saya tak melakonkan, orang kata, benda-benda yang macam ni. Tapi once in a while berlakon okey juga kan. Tapi risau juga sebab sekarang dah pukul 11 lebih, nak dekat pukul 12 malam kan. Jangan-jangan kita buat benda-benda macam tu, ada pula yang sambung dari sebelah. Masalah. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang seterusnya ni, siapa nama dia? Okey, kisah yang seterusnya ni, kisah yang dikongsikan oleh S. Muhammad. Jom kita dengarkan.
Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Hafiz kerana sudi untuk terima cerita aku. Dan benda ni seolah-olah macam memberikan aku semangat lah. Memberikan aku semangat untuk menceritakan pengalaman-pengalaman seram yang telah aku dan juga keluarga aku alami. Jadi Fiz, kisah ini adalah berkenaan dengan arwah nenek aku, iaitu seorang mualaf, dan dia mempunyai penyakit darah tinggi dan juga kencing manis. Jadi semasa kisah ni terjadi, nenek aku usia dia lebih kurang 70 tahun lebih kurang. Dan sebelum dia jatuh sakit dan juga meninggal dunia, nenek aku ni dia suka meracau tau. Dia suka meracau dan suka tiba-tiba mengamuk tak ada sebab. Tak ada angin, tak ada ribut, mengamuk. Jadi Fiz, arwah nenek aku ni tinggal dengan keluarga aku sebabkan mak aku ditugaskan untuk menjaga mak dia kerana adik-beradik yang lain sibuk bekerja dan mak aku hanyalah seorang suri rumah tangga. Jadi adik-beradik dia ataupun pakcik-pakcik aku semua, pakcik-makcik aku ni semua busy dengan kerja masing-masing. Mak aku je yang ada, jadi mak aku lah yang jaga nenek aku. Macam-macam ujian Fiz, macam-macam ujian yang kita orang tempuhi semasa kita orang menjaga dengan nenek ni. Kadang-kadang nenek ni dia akan marah bila kita orang sedang kadang-kadang nenek ni dia akan tiba-tiba marah. Dia akan marah kat kita orang sedangkan kita orang tak buat apa-apa pun. Dia akan mengamuk. Mengamuk sampaikan dia nak lari daripada rumah pun ada juga. Jadi pernah sekali ni kita orang ni semua tengah buat kerja masing-masing, dan dia berada dekat rumah lah masa tu. Dan tanpa pengetahuan kita orang, dia dah jalan mengesot keluar daripada rumah dan jarak dia dah hampir setengah lorong daripada perumahan rumah kita orang ni. Setengah lorong tu Fiz, jauh. Jadi anak jiran pula terpaksa menolong abang aku untuk angkat nenek aku balik ke rumah. Dan pada masa yang sama, nenek meracau, marah-marah, maki hamun kita orang. Kita orang macam apa benda lah nenek ni kan. Tapi mungkin dah tua kot, nyanyuk barangkali. Jadi ada satu kisah ni. Adalah satu petang ni, masa tu aku berada dekat tempat kerja dan mak aku telefon bagi tahu aku yang nenek aku pengsan jatuh dekat bilik mandi. Aku pun apa lagi bergegas balik ke rumah kan. Dan selepas pada tu nenek aku sedar dan dia tak dapat nak bercakap dan dia tak dapat nak bergerak pun. Jadi masa aku sampai kat rumah ni, barulah kita orang telefon ambulans untuk ambil nenek aku. Nak dijadikan cerita, nenek aku ni diadmitkan dekat dalam hospital lah. Hampir 3-4 hari jugalah ibu aku jaga dia dekat hospital. Dan doktor pula mengesahkan bahawa tak ada harapan lagi dah untuk nenek aku ni kan? Tapi nenek aku ni masih bertahan tau. Jadi ibu aku dan juga adik-beradik dia buat keputusan untuk bawa dia pulang ke rumah kita orang. Dan mak aku pula menjaganya atas bantuan bapa aku. Dengan bantuan bapa aku, dia jaga tukar pampers, tukar lampin, bagi susu, bagi makan ubat. Nak dijadikan cerita, pada malam kedua nenek aku dibawa pulang ke rumah ni, makcik aku iaitu kakak sulung kepada mak aku ni membawa beberapa lelaki daripada perubatan Islam datang ke rumah kita orang. Disebabkan apa? Makcik aku ni ataupun maklum aku ni, dia syak yang ada sesuatu pada diri nenek aku ni. Jadi lebih kurang 20 minit berbincang, kumpulan perubatan Islam tu pun memulakanlah langkah untuk meruqyah nenek aku. Dan pada masa tu, aku dan juga makcik aku berdiri dekat tingkap bilik nenek aku yang menghadap ke dapur. Dan kelihatan ada seorang anak muda berusia lebih kurang 20-an dengan mulut dia terkumat kamit membaca ayat Quran. Dan secara tiba-tiba, budak ni dia membuka langkah dia seperti menarik-narik sesuatu yang kita tak nampak pada mata kasar. Dan setelah tu dia simpan benda tu dekat dalam botol mineral dan cepat-cepat tutup botol mineral tu. Dan dua kali dia telah memasukkan sesuatu dekat dalam botol mineral. Tapi pada mata kasar Hafiz,
Botol tu botol kosong je pun, tak ada apa-apa kat dalam. Tapi yang peliknya, dalam masa yang sama, budak ni berpeluh-peluh satu badan dia ni, seakan-akan bersilat untuk menarik sesuatu buat kali yang ketiga. Tapi malangnya tak dapat ditangkap dan makhluk tu terlepas dan juga lari. Jadi setelah habis meruqyah dan sebagainya, kita orang pun duduklah dekat luar rumah. Dan budak tu dia menceritakan apa benda yang berlaku pada nenek. Rupa-rupanya Fiz, dekat nenek aku tu ada 3 ekor saka dekat dalam badan nenek aku yang disimpan oleh nenek moyang aku pada zaman dahulu kala. 2 ekor tu budak remaja lelaki tu dah buang, seekor lagi tu dah lari, tak dapat ditangkap. Now, pada keesokan harinya tu, mak aku keluar bersama dengan makcik aku untuk belikan pampers untuk nenek aku lah. Dan hanya ada bapa aku seorang je dekat rumah yang menjaga nenek aku ni. Dan setelah beberapa minit bapa aku menjenguk nenek aku dekat dalam bilik, lepas tu dia akan tinggalkan bilik. Dia akan datang balik, dia tengok, dia tinggalkan bilik. Macam itulah. Orang kata dia punya cara jagaan bapa aku ni, dia akan tengok, dia akan keluar, dia akan tengok, dia akan keluar. Tapi yang pelik dia Fiz, macam yang aku ceritakan tadi kan, nenek aku tak boleh nak bergerak dan sebagainya. Pada satu ketika tu, masa bapa aku masuk dalam bilik, dia nampak nenek aku tengah berbaring dengan orang kata dalam keadaan yang tak berapa nak sihat, tak boleh nak bergerak dan sebagainya, suara pun tak ada. Tapi bila bapa aku keluar daripada bilik tu, bapa aku nampak nenek aku tengah menjenguk dekat tingkap. Dia tengok dekat tingkap. Bapa aku patah balik. Dia patah balik ke dalam bilik dan dia tengok, nenek aku masih lagi terbaring. Tapi dia tengok macam tak ada pernafasan dekat dada nenek aku ni. Jadi dia masuk dalam bilik tu, dia periksa hidung, dia periksa dada nenek aku dan mendapati bahawa nenek aku dah tak bernafas. Cepat-cepat dia telefon mak aku, cepat-cepat dia telefon makcik aku, dan dia orang pulang ke rumah dan bawa aku pulang juga pada ketika tu. Jadi bila sampai je dekat rumah, adalah beberapa orang nurse dan juga dresser memeriksa nenek aku dan mengesahkan bahawa nenek aku dah meninggal dunia. Dan kita orang ni bernasib baik tau Fiz, disebabkan saka tu dibuang daripada tubuh nenek dan bukan mencari pengganti baru untuk membela saka tersebut. Tapi sampai sekarang, seekor saka yang lari terlepas tu tak dapat ditangkap dan mungkin sesekali akan datang ke rumah kita orang. Macam mana aku tahu dia datang? Sebab kadang-kadang kita orang akan nampak kelibat nenek merata tempat dalam rumah tu. Jadi itulah Hafiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Okey guys, itu dia kisah yang dikongsikan oleh S. Muhammad dengan kisah dia yang berjudul 3 ekor saka nenek. Cerita dia okey. Cerita dia pada awalnya tak berapa nak seram sangat because dia hanya mengexplain ataupun hanya menerangkan tentang saka yang telah ditangkap masukkan dalam botol dan sebagainya. Tapi bagi saya, cerita ni dia punya part seram dekat mana tau. Bila bapak dia duk masuk keluar, tak ada benda yang berlaku, nenek dia tengah baring. Tapi ada satu time tu bapak dia keluar, tapi bapak dia nampak yang nenek dia tengah menjenguk dekat tingkap. Oh, itu meremang bulu roma saya. Nampak tak dia punya meremang tu macam mana? Kan saya dapat bayangkanlah benda tu. Kan? Yelah, bayangkan nenek umur 70 tahun kan, dengan mungkin rambut dah putih kusut masai, berbaring aja. Dan kita tahu yang nenek tu tak boleh nak bergerak, tak boleh nak bercakap dan sebagainya. Secara tiba-tiba dia keluar daripada bilik, nenek yang tengah baring ni boleh menjenguk dekat tingkap macam tu. Itu seram. Terima kasih S. Muhammad di atas satu perkongsian yang menarik
pada malam ni. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita seterusnya. Kisah yang pendek, kisah yang dikongsikan oleh Liana Lin. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, pada tanggal 29 Julai 2022 pula dah. 29 bulan Julai 2022. Mak aku disahkan COVID dan ditempatkan di bawah kemah COVID di Hospital Kulim. Dah macam orang sasau dah aku masa tu Fiz. Tunggu aja dekat depan kemah tu. Yelah, waris tak dibenarkan masuk. Mak aku ni pula dah tua Fiz. Mak aku ni dah tua. Umur dia dah lebih kurang dalam 81 tahun umur dia. Jadi bila kata-kata kena virus COVID ditambah pula dengan penyakit jantung, memang mak aku ni lemah sangat-sangat. Kan? Lemah sangat-sangat. Puas aku minta dekat doktor nak bawa balik mak aku, nak kuarantinkan mak aku kat rumah. Tapi doktor kata tak boleh. Dia kena habiskan ubat dia selama 3 hari dekat sini. Dan ubat tu pula jenis yang ubat cucuk punya. Dan doktor pun pantau juga. Pantau juga keadaan jantung dia. Jadi bila doktor cakap macam ni, aku macam aduh, nak tak nak kena aku juga. Tapi malam tu aku masih lagi berada dekat depan kemah dan tiap-tiap malam boleh dikatakan aku akan bersila dekat depan kemah tu. Kadang-kadang tersengguk-sengguk aku dibuatnya. Dan bila masuk hari ketiga, aku happy lah. Sebab doktor hari tu awal-awal dah bagi tahu nak tahan mak aku 3 hari je. Jadi pada waktu tu aku dengan kakak-kakak aku semua dah standby lah. Dan last doktor bagi tahu kena transfer pergi ke hospital Baling pula. Kena stay sana lagi seminggu sebabkan mak aku tak stabil. Aku macam aduh, dugaan apa pula ni? Mula-mula 3 hari, sekarang stretch seminggu, kena pergi hantar hospital Baling pula. Dan dia kata ward dekat hospital Kulim ni untuk pesakit COVID dah penuh. Hanya hospital Baling je yang ada kekosongan. Okeylah, tak kisahlah. Lega, memang lega. Yelah, kesian mak aku kan. Mungkin dia dah tak selesa agaknya dekat bawah kemah tu. Dengan panas, dengan kotor, macam-macam lah. Okay. Jadi Fin, nak dijadikan cerita, pada awalnya tu abang aku plan nak cari rumah hotel murah-murah. Nak cari rumah hotel pula. Nak cari hotel murah-murah. Senang aku nak ulang alik jenguk mak. Tapi bila sampai je dekat hospital Baling, aku merayu nak jaga mak dekat dalam ward. Dan Alhamdulillah, memandangkan aku pun dah siap booster dan sebagainya, aku diberi kebenaran. Tapi aku kena kekal dekat dalam bilik tu sampailah mak aku balik. Aku tak boleh keluar pergi ke mana-mana. Bermaksud aku kena kuarantin bersama-sama dengan mak aku. Dalam hati aku cakap tak apalah, demi syurga aku sanggup. Malam tu aku tidur atas lantai. Esok pagi-pagi abang aku dah kirim kerusi malas melalui guard. Abang aku hantar kerusi malas. Dan malam kedua Fiz, tidur aku ni macam asyik terganggu tau. Kejap-kejap rasa ada orang tepuk bahu, kejap-kejap ada rasa orang tarik kaki. Masa ni aku okey lagi, aku tak fikir apa-apa lagi. Aku okey lagi. Malam yang ketiga, aku dah susah nak lena dah. Mungkin disebabkan siang tu aku banyak tidur agaknya. Dan nak dijadikan cerita, entah pukul berapa dah aku terlelap. Now, masa aku terlelap tu Fiz, aku tidur mengiring membelakangi mak aku. Dan entah macam mana, aku nampak mak aku sedang terketar-ketar berjalan menuju ke tandas. Jadi bila aku nampak mak aku macam ni, aku macam, lah mak, kenapa lah tak kejut orang bangun mak kalau nak pergi tandas tu? Aduh mak. Jadi aku pun bangun. Aku kejar dia. Masa aku sampai tu, aku nampak mak aku dah masuk dalam tandas. Okeylah, aku duduklah dekat depan pintu tandas ni kan. 10 minit juga aku duduk. Lama betul mak aku dalam tandas ni. Tek 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 tek. Mak. Tek 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 tek. Mak. Mak dah siap ke mak? Tek 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 tek. Mak. Tek 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 tek. Mak.
Aku buka pintu. Bila aku buka pintu, dalam bilik air tu kosong, Fiz. Aku macam, kosong. Padahal aku nampak mak aku masuk toilet ni, Fiz. Aku punyalah kontrol takut aku ni. Aku ghostan keluar. Aku pergi balik dekat ward. Aku tengok, mak aku tengah tidur baik punya dekat atas katil. Aku kena game malam tu, Fiz. Malam tu aku kena game. Jadi apa aku buat? Aku naik kerusi malas aku zikir-zikir, aku baca apa benda yang aku patut, baru nak tidur. Masa aku baru nak lelapkan mata aku ni, budak sebelah katil ni menjerit sekuat hati. Kelang kabut semua, misi apa semua ni datang. Habis satu ward semua terjaga. Puas masa tu misi kejut dia, pujuk dia. Nurse-nurse kat situ semua pujuk dia, kenapa tanya, minta bawa bersabar dan sebagainya. Aku terdengar apa benda yang budak ni cakap tau. Nurse, saya takut nurse. Ya cik takut apa ni cik? Saya takut ada budak kepala botak duduk dekat ujung kaki saya. Hah? Budak kepala botak? Ada cik, budak kepala botak duduk dekat ujung kaki saya. Lepas tu dia gigit ibu jari kaki saya. Nurse buka lampu. Bila nurse buka lampu, memang betul kaki budak tu memang berdarah. Lepas tu aku terdengar salah seorang daripada misi tu bercakap, benda tu lah tu. Dia cakap macam tu. Jadi bila aku fikir-fikirkan balik kan, aku rasa aku tahu kot benda apa sebenarnya. Sebab kenapa tahu? Aku pernah kerja guard dekat hospital ni. Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka pada malam ni. Assalamualaikum. Okey guys, itu dia kisah yang dikongsikan oleh Liana Lin dengan kisah dia berjudul Usikan di Hospital. Siapa yang duduk hospital? Siapa yang pernah masuk ward dekat hospital? Pernah tak terkena gangguan yang macam ni? Budak kepala botak tengah duk gigit ibu jari kaki. Mampus. Segam. Okey. Yes, mana-mana hospital memang akan ada cerita misteri dia. Okey. Macam saya dulu pun duduk dekat hospital pun ada cerita misteri dia. Dan saya percaya hospital lain pun ada benda yang sama juga. Okey. Kita teruskan dengan kita punya kisah pada malam ni. Ada lagi 2 kisah yang kita nak ketengahkan pada malam ni. Kisah yang seterusnya, kisah yang dikongsikan oleh Lara Bella. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fiz, kebelakangan ni ekonomi merundum membuatkan job load menjadi kurang. Jadi kebanyakannya masa aku dekat office dihabiskan dengan membaca kisah-kisah seram yang berada dekat internet. Aku tengok channel kau, aku tengok channel orang lain. Jadi bila aku tengok channel kau ni ataupun bila aku baca-baca kisah-kisah daripada tempat-tempat lain ni, aku terasa macam nak berkongsi kisah seram dan juga kisah misteri yang julung-julung kalinya berlaku dalam hidup aku. Mungkin ada memori yang kurang jelas, tapi inilah sedikit sebanyak apa yang aku ingat tentang pengalaman mistik aku yang berlaku 10 tahun yang lalu. Pada tahun 2014. 2012-2014 macam itulah. Aku ni Fiz duduk dekat rumah sewa berdekatan dengan universiti di Bandar Melaka. Dan rumah teres lama yang kebanyakannya switchnya masih lagi menggunakan switch hitam zaman dahulu. Switch hitam yang bulat tu kan. Dan housemate aku ada 8 orang, perempuan semuanya. Jadi rumah pertama dekat lorong rumah kita orang pada ketika tu ada pekerja-pekerja construction negara jiran yang tengah duduk kat situ.
Bercampur lah, ada Bangladesh, ada Indonesia. Semua diorang duduk kat rumah tu. Dan rumah tu pula betul-betul berada di simpang jalan besar. Jadi kalau katakanlah nak keluar ke mana-mana, kita orang memang kena lalu dekat depan rumah diorang. Memang tak ada jalan lain. Itu je jalan dia. Dan sejak daripada tu, ataupun sejak kebelakangan tu, banyak kali tau kita orang terperasan ada lelaki lalu lalang dekat depan dan juga belakang rumah kita orang sambil meninjau-ninjau ke dalam rumah. Kebetulan pula rumah pelajar perempuan lain yang selurung dengan rumah kita orang ni ada kes pecah masuk. Okeylah. Jadi salah seorang housemate aku pergi buat report polis sebagai orang kata langkah berjaga-jaga. Niat dia nakkan polis buat rondaan lah. Lagipun dia pernah diganggu ketika balik daripada part time buat catering di hotel yang berdekatan. Dan hotel ni pula dekat je dengan rumah sewa kita orang. Jadi dia pergi dan juga balik part time ni, dia pergi jalan kaki je. Jadi mungkin polis buat rondaan dan mungkin ada yang menegur pekerja-pekerja construction tersebut, kita orang tak pasti. Tapi Fiz, selepas pada tu, itulah keadaan yang menjadi yang kata lebih teruk. Sejak laporan polis dibuat, kadang-kadang kita orang ternampak kelibat orang dekat dalam kawasan rumah. Sekali pandang nampak kelibat ni. Bunyi gergaji dekat atas siling menjelang maghrib dibawa ke tengah malam. Bunyi orang berjalan dekat atas siling, sekejap ada, sekejap hilang. Dan rumah terasa seram. Walaupun 8 orang duduk dalam rumah tu, tapi rumah tu rasa seram, Fiz. Jadi kemuncak dia ni adalah pada satu malam minggu ni. Masa tu aku kalau tak silap akulah, aku keluar pergi tengok wayang midnight bersama dengan 2 lagi housemate aku, iaitu Radi dan juga Kak Hafi, bukan nama sebenar. Okey. Jadi masa kita orang keluar rumah lebih kurang dalam pukul 9 malam macam tu, Nora dan juga Syazwa, diorang tak dekat rumah. Mungkin diorang ni ada discussion dekat luar lah. Jadi housemate lain pun tak ada, diorang balik kampung. Jadi masa tu aku, Radi, Kak Hafi, kita orang keluar berjalan kaki daripada rumah singgahlah ke Jonker Street. Kemudian sambung berjalan ke Dataran Pahlawan. Dipendekkan cerita, kita orang pulang lebih kurang dalam pukul 2 pagi lah. Tapi kita orang balik masa tu naik teksi. Masa tu aku tengok cerita apa Al-Hijab. Jadi seram dia tu, terbawa-bawa sampai ke rumah. Jadi bila kita orang sampai dekat rumah, kita orang terserempak dengan Nora dan juga Syazwa dan juga beberapa classmate lelaki dekat depan rumah. Jadi kita orang ingatkan diorang baru balik. Rupa-rupanya diorang nak sambung melepak dekat Mamak Zubaidah pula. Jadi kita orang pun iyakan aje lah, sebabkan Mamak tu memang buka 24/7 kan? Dan Mamak tu pun dekat je pun. Betul-betul dekat jalan besar sebelum lorong rumah kita orang. Jadi diorang pun keluar, diorang pun pergi berjalan kaki je. Jadi balik tu Fiz, bila dah sampai rumah, si Radi ni terus mandi, sementara aku dan juga Kak Hafi berehat di bilik masing-masing. Tengah-tengah aku galit, tengah duk layan Facebook, layan Instagram dan sebagainya ni, secara tiba-tiba Kak Hafi muncul dekat depan pintu bilik dengan cota dekat tangan. Cakap, "Kak, apa hal ni?" Kan? Bila masa pula dia ni ada cota pula kan, terkejut aku. "Kak, kenapa ni Kak bawa cota bagai ni?" "Akak nak hati-hati sebagai langkah berjaga-jaga," katanya. Dan masa tu aku pandang muka Kak Hafi. Muka dia macam masih bersahaja tau kan? Tapi cota masih dia genggam erat dekat tangan dia. "Kak, kenapa ni Kak? Cota dekat tangan ni Kak, lain macam je ni." "Tak ada. Kakak rasa macam kakak dengar dan kakak macam nampak kelibat orang dalam rumah." Sedangkan Fiz, pada waktu tu hanya aku dengan dia je kan? Radi masa tu kan tengah mandi. Dan kalau katakanlah Radi dah keluar daripada bilik air, mestilah dia masuk ke dalam bilik yang dikongsi bersama dengan Kak Hafi. Jadi bila Kak Hafi cakap benda macam ni, dah tentunya orang tu bukan Radi, sebab Radi masih lagi tengah mandi. Jadi aku pun bangun, aku temankan Kak Hafi untuk periksa rumah tu. Dan kita orang cek pintu, kita orang cek tingkap, semua berkunci.
Tapi si Kak Hafiz ni gila sikit. Dia ni berani orang dia. Dia keluar daripada pintu dapur yang terletak dekat sisi rumah tu. Dia pergi meninjau ke belakang. Dia terus tengok, tapi tak ada siapa-siapa pun kat belakang. Jadi kita orang masuk balik. Dan masa tu kita orang berdua duduk dekat dalam bilik, cuba untuk meredakan perasaan seram, kan? Cuba untuk relax masa tu. Sempat lagi masa tu aku bergurau dengan Kak Afi kan. Kak Afi, kita ni tengok cerita wayang bukan-bukan tadi tu kan jadi macam ni kot. Kan? Tahu pun takut kan, tapi masih sibuk nak tengok cerita wayang juga kan, cerita Al-Hijab tadi. Dan masa tu Fiz, tengah kita orang masing-masing orang kosong masa tu, kita orang terdengar derap kaki orang berjalan dekat atas siling Fiz. Berderau-derau masa tu. Tak fikir banyak, kita orang keluar daripada bilik, duduk dekat ruang tamu. Dan pada ketika tu aku terus telefon Nora dan minta dia balik sekarang juga. Ajak sekali classmate lelaki yang keluar dengan diorang tu untuk tolong tengok-tengokkan rumah ni. Yelah, kita orang ni perempuan. Kalau betul hantu yang mengganggu, bolehlah kita orang baca ayat-ayat Quran. Tapi kalau orang yang berniat jahat, manalah kuat kudrat kita orang ni nak melawan. Kalau katakanlah apa-apa jadi, biar ramai-ramai jadi saksi. Nak jadikan cerita, 5 minit kemudian Nora, Syazwa dan juga kawan-kawan lelaki tu semua sampai dekat rumah kita orang. Siap ada abang MPP sekali yang singgah. Kecoh betul lah malam tu. Masa tu diorang periksa sekeliling rumah, dalam rumah, luar rumah. Suluh merata-rata diorang suluh. Ada yang lompat pagar belakang tau, dan periksa di sepanjang lorong belakang rumah. Pintu pagar belakang tu memang dah jam, dan kita orang memang tak pernah keluar dekat lorong belakang rumah ni. Jadi bila diorang dah periksa dekat belakang rumah dan sebagainya ni, masih lagi tak jumpa apa-apa benda yang pelik. So pada ketika itu kita orang pun berkumpul dekat ruang tamu. Ada yang berada dekat garaj kereta, yang masih lagi meninjau-ninjau dekat sana. Tapi semuanya dah berada dekat depan lah pada ketika tu. Tak ada siapa lagi yang berada dekat belakang rumah. Jadi sedang kita orang bercerita kejadian yang berlaku dekat rumah hari tu dan juga beberapa minggu kebelakangan tu, dengan tak semena-mena Fiz, kita orang terdengar bunyi orang berlari daripada atas siling. Laju dan kuat derapan kaki dia tu. Dan derapan kaki tu berlari menuju ke belakang rumah. Dan secara tiba-tiba bunyi kedung. Dan bunyi pintu dapur dihempas. Pintu dapur tu pintu dapur kayu. Jadi bila dihempas tu memang bingit telinga dia Fiz. Jadi kita orang semua sempatlah orang kata berpandangan kan. Berpandangan sebelum kawan-kawan lelaki tu semua yang ada dekat dalam rumah berkenaan berkejaran ke belakang rumah mencari si pelaku ni. Jadi bila sampai je dekat belakang rumah, diorang tetap mencari, masih lagi tak ada siapa-siapa. Jadi kalau katakanlah manusia takkan boleh hilang tanpa jejak secepat tu. Tak mungkin. Tak ada apa-apa kelibat. Mustahil. Jadi Fiz, pada malam tu kita orang ni macam berserah je lah, bertawakal je lah. Nak tidur mana lagi kalau bukan rumah sendiri, kan? Jadi kita orang pun pasanglah ayat-ayat suci Al-Quran dan pastikan pintu tingkap semua berkunci sebelum melelapkan mata kita orang. Jadi hari Isnin ketika aku, Nora, Zawa dan juga Nuri baru pulang daripada kelas, housemate aku yang lain ni tengah tengok TV. Semua masa tu ada kat rumah. Dan kemudian Kak Fari yang baru pulang daripada kampung pun bersuara. Ada satu kakak ni, nama kakak ni Kak Fari nama dia. Dia baru balik daripada kampung. Dia pun bersuara, korang ni semua dah solat asar ke belum? Tengok melepak, tengok TV je ni. Kalau katakan korang belum solat, solat dulu. Ada benda yang akan nak cerita, nanti korang takut pula. Jadi bila Kak Fari cakap macam ni, dia macam ada vibe-vibe seram tau. Walaupun Kak Fari ni macam sedang senyum, sedang kata macam mengusik, tapi dia ada vibe seram dia tu. Jadi kita orang semua ni tak jadi masuk bilik. Terus buka beg, letakkan buku atas meja kat ruang tamu dan masing-masing dah duduk berimpit-impit dekat atas lantai dah. Aku yang paling dekat sekali dengan Kak Fah. Jadi si Kak Fari ni pun buka lah cerita. Korang, ni akan nak cerita dengan korang ni. Minggu lepas,
masa akak balik daripada kampung halaman dekat Ruang masa tu, kebetulan masa tu anak saudara akak tak sihat. Asyik menangis, meringik. Jadi diorang pun bawa lah anak saudara akak ni pergi jumpa orang bijak pandai yang boleh melihat secara gaib ni. Dia seorang ustaz lah. Jadi dah kebetulan kat sana tu, akak pun minta lah tolong dekat ustaz tu, tolong tengok-tengokkan gangguan dekat rumah kita ni. Lepas tu apa jadi kak? Ustaz tu cakap ada orang hantar genderowo dekat rumah kita ni. Dan benda tu duduk dekat atas siling rumah. Dan niat benda tu nak menakut-nakutkan, sebabkan benda tu marah dituduh untuk mengganggu kita ni. Kak, siapa yang hantar kak? Siapa yang hantar? Orang yang kita semua suspek. Jadi Fiz, ustaz tu pesan biarkan sejadah terbuka dekat dalam rumah. Sekurang-kurangnya 3 sejadah terbuka di dalam rumah. Sebabkan apa tahu? Sejadah ni dia mengeluarkan cahaya. Biar silau yang duduk dekat atas siling tu. Dan ustaz tu dah buangkan lah, kan? Tapi manalah tahu kalau datang lagi kan, sebagai langkah berjaga-jaga. Ni akan nak pesan. Ustaz tu cakap dan ustaz tu pesan kita semua kena jaga solat. Jaga solat, banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir. InsyaAllah benda tu dah tak datang kacau kita lagi dah. Dan Alhamdulillah Hafiz, lepas pada tu dah tak ada gangguan dah. Kita orang semua hidup tenang, hidup aman. Daripada semester tu sampailah ke semester akhir. Jadi itu Hafiz, kisah yang saya nak kongsikan atau yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Lara Bella dengan kisah dia yang berjudul Genderowo di Rumah Uncle Tan. Rumah Uncle Tan ni basically rumah jiran dia ataupun rumah sewa dia lah. Owner dia adalah Uncle Tan, tapi ada genderowo kat situ. Genderowo ni apa? Hantu kaya Wallahualam. Okey, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka di kedua-dua platform yang kita ada pada malam ni, di saluran TikTok dan juga di saluran Merah. Dan juga yang mana yang telah menyumbang melalui super sticker, super chat dan juga TikTok gift pada malam ni. Dan antara sumbangan yang kita telah terima sumbangan daripada Roziati, Rain 71, Encik Zaz, Oyen Scripted, daripada Teh Tarik, daripada It's Me, Nana Kiana, and then daripada Amira Juna, Ami Arjuna, and then Ilios Style, Kecap Pedas, daripada Molly Wan Azwa, Misty Bongster, daripada Siti Mesha. Terima kasih, thank you so much sebab sudi untuk subscribe ke dalam channel Markas Puaka di saluran TikTok. And then daripada Miss Azura, Hanya Insan, Bella Vista, Titi Shark, 1PP, daripada Mr. Ed, Airil Putra, Aci Ina, Zack SM 2200, daripada RKH, daripada Han 88, daripada Frizo Freeze, daripada Rocky Yash, Is Janggut, Model Lin. Model apa khabar? Daripada Kak Long Intan, daripada Reka Dave, Kak Reka apa khabar Kak Reka? Daripada Mas, daripada PD Muhammad Sani, dan juga daripada sekejap okey, semua saya dah sebut dah. Terima kasih, thank you so much kerana sudi untuk menyumbang melalui TikTok gift pada malam ini. Okey, kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni. Kisah yang dihantarkan oleh Alia Macchiato. Dia bukan caramel macchiato Alia Macchiato. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fiz,
Kisah ni merupakan pengalaman sebenar aku semasa dalam perjalanan untuk pergi ke Johor Bahru sorang-sorang. Jadi pada ketika itu aku memulakan perjalanan aku daripada Sepang ke Johor pada pukul 8 malam selepas habis waktu kerja. Dan aku ni memang suka tau, kalau pergi mana-mana aku memang suka bawa kereta ataupun travel pada waktu malam, disebabkan yelah kereta dekat highway tak banyak. Dan aku memang akan bluetooth lagu daripada Spotify setiap kali aku akan pergi ke mana-mana. Bukan sekadar lagu, engkau punya podcast pun aku akan dengarkan juga dekat Spotify setiap kali mana-mana aku pergi aku akan dengar. Jadi semasa dalam perjalanan aku pasang lagu kuat tau. Kuat untuk mengelakkan aku daripada rasa sunyi. Biasalah seorang-seorang travel kan. Dan tujuan aku pergi ke Johor pula atas dasar kerja. Dan bos aku, dia ni macam nak buka satu lagi cawangan butik dia dekat Johor Bahru. Dan dia minta tolong aku untuk pergi ke sana untuk tengok-tengokkan apa-apa benda yang patut. Pada waktu tu Fiz, hampir jam 12 malam. Aku masih lagi belum sampai Johor. Hanya ada lagi 5 ke 6 kereta, hanya ada 5 ataupun 6 kereta saja yang ada dekat atas highway pada ketika tu. Jadi pada waktu tu aku berhenti sekejap dekat R&R. Aku nak buang hajat lah. Biasalah kan, minum macam-macam, makan macam-macam dalam kereta kan. Jadi aku keluar daripada kereta. Masa aku dah sampai arena, aku dah parking, aku keluar daripada kereta dan aku berjalanlah ke arah tandas wanita. Jadi masa aku nak masuk dalam tandas tu Fiz, aku ternampak ada seorang pakcik tua yang sedang berdiri di tapak parking kereta sorang-sorang. Aku nampak pakcik tua ni. Dan pakcik tu pula memakai baju berwarna biru tua sambil memegang tongkat. Tapi yang pelik dia Fiz, pakcik ni dia merenung ke arah ladang kelapa sawit yang sangat-sangat gelap. Jadi bila aku nampak pakcik tua ni, aku macam, kenapa pakcik ni seorang-seorang kat sini pula malam-malam macam ni? Dia tunggu siapa ni? Kesian pakcik ni. Anak dia tinggalkan dia ke? Dan dalam masa yang sama Fiz, aku dah mula rasa tak sedap hati tau. Ini pakcik ke hantu ni? Tak mungkin hantu. Mana ada hantu pakai baju warna biru? Aku masuk toilet, aku settle hal aku dalam toilet, aku keluar dan aku masuk semula ke dalam kereta aku. Dan masa tu aku teruskan perjalanan aku tanpa memikirkan pakcik tua tu. Lebih kurang 1 jam perjalanan aku ni Fiz. Masa tu aku masih lagi ingat aku layan kau punya podcast kan? Cerita podcast, malam podcast masa tu. Aku tak ingat caller mana, tapi aku tengah dengar lah, tengah seronok dengar masa tu kan. Lepas 1 jam perjalanan tu, aku ternampak pakcik tua tadi tu dekat tepi highway sambil memandang kereta aku. Dia pandang. Aku dah cuak dah Fiz. Sebab kenapa? Pakcik yang sama yang aku nampak dekat R&R, sekarang pakcik tu berada dekat tepi highway tengah pandang kereta aku berlalu depan dia. Aku dah tahu dah ni pakcik ni bukan manusia ni. Dan masa tu aku takut sangat-sangat Fiz. Takut sangat-sangat. Secara tiba-tiba kereta yang aku pandu tu terasa berat. Seolah-olah aku sedang membawa sesuatu yang sangat-sangat besar. Dan masa tu aku dah tahu dah, ada benda yang cuba untuk ganggu aku ni. Aku pandang dekat side mirror aku masa tu. Masa dekat side mirror aku pandang tak ada siapa-siapa. Now, aku pandang cermin pandang belakang. Bila aku pandang cermin pandang belakang Fiz, aku nampak pakcik tua tu, dia seolah-olah macam tengah menipik dekat cermin belakang kereta aku. Macam tu. Pakcik tu baring dekat cermin belakang kereta aku, memandang ke arah aku dengan dia terbeliakkan mata dia dengan mulut dia yang sedikit terbuka. Dan ailio pakcik tu menitis-nitis dekat tingkap belakang kereta aku Fiz. Muka pakcik tu seram Fiz. Aku takut. Aku berhenti untuk tengok pakcik tu daripada cermin pandang belakang. Dan pada ketika tu, bau dekat dalam kereta aku ni jadi macam busuk tau, macam bau bangkai Fiz.
Tak ada cerita banyak masa tu, Fiz. Tak ada cerita banyak. Aku tutup podcast kau, aku cari ayat kursi masa tu. Dan aku pasang kuat-kuat ayat kursi tu supaya pakcik tu berhenti ganggu aku. Aku ada jugalah baca beberapa surah dekat dalam hati aku kan. Tapi yalah, tunggang terbalik lah semuanya, Fiz. Aku dah tak boleh fokus dan memandu ni. Hanya Allah ajalah yang tahu betapa takutnya aku pada ketika tu. Dan masa tu aku cuba beranikan diri aku sikit lagi, pandang balik cermin pandang belakang tu. Pakcik tu masih ada, Fiz. Pakcik tu siap senyum dekat aku, Fiz. Pakcik tu senyum dekat aku, Fiz. Dia menyeringai senyum, Fiz, dengan gigi dia yang agak tajam, Fiz. Aku pandang semula ke depan. Aku teruskan perjalanan aku dalam keadaan ketakutan dan cuba untuk fokus dengan pemanduan aku ni. Jadi setelah setengah jam macam tu, bau busuk tu pun hilang. Aku rasa lega lah bila aku nampak ada beberapa kereta berada dekat atas jalan sama macam aku kan? Dan aku sampai dekat Johor lebih kurang 6 pukul 2 pagi. Aku berhenti di sebuah kedai mamak sebab ibu aku pernah berpesan, kakak, kalau katakanlah kakak nak pergi ke mana-mana, kalau katakanlah ada benda yang mengganggu kakak masa tu, berhenti dulu. Berhenti dulu dekat mana-mana tempat yang terang. Kakak berhenti lebih kurang dalam setengah jam macam tu. Lepas kakak dah berhenti, kakak masuk dalam kereta balik, baca bismillah, baru balik rumah. Ingat pesan mak tau. Pukul 3 pagi aku baru sampai hotel, Fiz. Pukul 3 pagi. Kau bayangkan, daripada pukul 8 malam aku travel, pukul 3 pagi aku sampai. Dan masa tu aku mandi, aku ambil wuduk sebelum tidur. Aku rasa penat, Fiz. Penat sangat-sangat. Dan Alhamdulillah, malam tu aku tidur dengan lena. Dan Alhamdulillah juga, pakcik tu tak ikut aku balik ke hotel. Itu dia guys, kisah. Kisah ni seram weh. Kisah yang dikongsikan oleh Alia Macchiato dengan kisah dia yang berjudul Pakcik Tua Highway Utara Selatan. Aduh, kenapa pakcik tu Cip? Wait tak dengar. Pakcik tu kenapa, Cip? Dia wit. Apa dah wit? Pak Mat tempe. Okey, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa di dalam episod yang terbaru di dalam rancangan Markas Puaka dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Right? Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Tentang jiwa yang tersesat di jalan tak bertuan, di antara bayang-bayang dan bisikan angin malam, alam gaib menyapa, membuka tabir kelam. Aku berjalan di lorong sepi tanpa cahaya, seakan nenek moyang mengintai dari sudut mata. Warisan beban yang tak pernah kupinta mengikuti langkahku, bayangan yang menghantui jiwa. Bisikan halus mengalun dari pepohonan, mengisahkan cerita tentang dosa dan penyesalan. Santau merayap di udara tanpa aroma, racun tak kasat mata, memburu tanpa tanda. Terselimuti kabut misteri, amalan hitam menjadi bagian dari tradisi. Orang-orang terperangkap dalam lingkaran ngeri, melakukan ritual yang membuat hati ngeri. Terperangkap antara dunia nyata dan maya, mencari jalan keluar dari kegelapan jiwa. Api neraka membara dalam setiap dosa, berusaha lari tapi celaka menghampiri juga. Anak muda tergiur oleh janji manis kuasa, menggadaikan nurani demi harta dan tahta, tanpa sadar terjerat dalam jaring tipu daya. Amalan jijik merusak jiwa dan raga.
celaka menghampiri juga. Di tengah